Kira-kira 10 tahun lalu ketika PAS membuat keputusan mewujudkan tahaluf siasi bersama PKR dan DAP menerusi Wadah Pakatan Rakyat, PR, boleh dikatakan ramai ulama, guru agama dan pendakwa menolaknya. Pelbagai alasan dikemukakan mempertikaikan keputusan PAS bersekongkol dengan PKR dan DAP yang disifatkan sebagai parti tidak Islamik. Apatah lagi, DAP menjadi parti lekat dengan label kelompok kafir mutlak sebab lebih 80% ahlinya bukan Islam. Manakala PKR pula bersifat liberal kerana peratusan ahlinya yang Islam dan bukan Islam sama banyak. Maka PAS dilihat tidak layak bekerja sama dengan DAP dan PKR kerana konsep sekutu dipilih PAS itu memang tidak dibenarkan dalam Islam. 9 tahun kemudian selepas pilihan raya umum ke-15, PRU 15 sejarah berulang, tetapi kali ini ia membabitkan UMNO, parti yang selama ini anti PKR dan DAP, tetapi akhirnya bekerja sama dengan Pakatan Harapan, PH, membentuk kerajaan perpaduan. Biasanya pemimpin dan orang UMNO dalam hal ini mereka tidak selantang seperti pemimpin PAS dalam mensahirkan pendirian menolak kerjasama politik dengan PKR dan DAP. Mungkin disebabkan ahli UMNO ditanam perasaan untuk taat dan setia kepada parti di samping mengamalkan pendekatan bersederhana yang menjadi doktrin perjuangan UMNO selama ini. Maka penentang terhadap kerjasama itu tidak begitu ketara. Hakikatnya, gelodak dan kebimbangan orang UMNO terhadap kerjasama dengan PH bagi membentuk kerajaan perpaduan itu bukan satu rahasia lagi, malah tidak dinafikan pimpinan tertinggi UMNO. Namun apa yang mampu lakukan adalah cuba merendahkan keresahan itu dengan menonjolkan perkara yang manis-manis dan menyimpan serapat mungkin perbezaan pendirian terhadap pendirian parti itu. Bahkan orang UMNO semakin menerima takdir sejarah dilalui parti itu terpaksa menumpang kuasa bersama PH dan parti dari Sabah dan Sarawak untuk mewujudkan kembali kestabilan politik dan pengukuhan ekonomi negara. Namun timbalan Presiden UMNO yang juga Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan tetap mengingatkan orang UMNO yang mereka kini menjadi parti menumpang kasih di dalam kerajaan perpaduan selepas ditolak pengundi secara massa pada PRU 15. Walaupun menumpang kasih dalam hal ini sudah tentu ada pimpinan dan ahli UMNO berpendirian mereka tidak boleh disekat untuk bersuara atau menegur kelemahan kerajaan perpaduan diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada peringkat awal tertubuhnya kerajaan perpaduan, pemimpin UMNO tidak begitu lantang menegur kerajaan, namun selepas pemilihan parti selesai pada Mac lalu, sudah mula kedengaran suara pemimpin UMNO menjentik kelemahan yang wujud dalam pentadbiran kerajaan. Terbaru, ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Muhammad Puad sarkasi menegur Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang didakwa gagal menunjukkan prestasi baik selepas lebih 5 bulan berada dalam Kabinet Pertahan Tindakan. Walaupun diberi peringatan supaya tidak melakukan tindakan tembak kaki sendiri, Muhammad Puad tetap mempertahankan tindakannya itu bagi menegur Menteri tidak berperform gagal melakukan pembaharuan luar biasa. Teguran Muhammad Puad itu mungkin pandangan pribadi dan setidak-tidaknya dipuji oleh orang UMNO, bahkan mungkin daripada PH sendiri, tetapi sedikit sebanyak ia menggugat kehormatan ahli keluarga kerajaan perpaduan. Apa yang berlaku ini juga umpama mengulangi sejarah selepas PH menjadi kerajaan pasca PRU 14 apabila ahli jawatan kuasa kerajaan pusat CEC DAP ketika itu Roni Liu mencetus provokasi terbuka terhadap Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Liu dalam tulisan bertajuk Mahathir, The Papers Tiger mempertikaikan kepimpinan Dr. Mahathir dan menyifatkan PH mampu membentuk kerajaan menerusi gabungan DAP, PKR, Parti Amanah Negeri, dan Pertubuhan Pasok membangun Kadazan Murut Bersatu, APKO, berbekalkan 113 kerusi parlimen. Kenyataan Liu ini mirip pendirian Muhammad Puad sekaligus menimbulkan keanehan kerana datangnya daripada pemimpin parti kini menjadi sebahagian kerajaan persekutuan. Muhammad Puad pasti sedar partinya kini adalah sebahagian daripada kerajaan, tetapi beliau mungkin melihat ada sesuatu yang tidak kena pada pentadbiran kerajaan memerintah hari ini dan menganggap ia tidak boleh dibiarkan. Namun dalam seni politik, amat jarang seorang pemimpin sanggup bersuara lantang mengkritik pemimpin lain apatah lagi bertaraf menteri,
melainkan ada pihak di belakangnya menyokong kuat tindakan itu. Hal ini tidak mustahil berlaku karena difahamkan berlaku pergeseran dalaman dalam pimpin tertinggi PKR ketika ini. Tetapi perkara itu coba disembunyikan daripada pengetahuan umum bagi memelihara image parti serta pemimpinnya. Berkemungkinan besar juga serangan daripada pemimpin UMNO ini adalah strategik untuk menghangatkan Perhimpunan Agung UMNO yang berlangsung pada minggu ini, bertujuan mencuit dari pemimpin tertinggi parti berhubung kerjasama politik dengan PH ketika ini. Melihat kepada realiti yang berlaku, apa yang terjadi ini sedikit sebanyak bakal menimbulkan persoalan kepada rakyat. Adakah amalan menyerang sesama sendiri ini bermaksud tidak bersefahaman tulis dalam kerajaan perpaduan atau ia sekadar air berkocak dalam cawan? Krisis konflik dan kontroversi melanda sesebuah parti adalah suatu lazim serta ia juga sebahagian daripada proses mematangkan parti atau gabungan parti. Akan tetapi menjelang pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi yang diramalkan berlangsung pada Agustus ini, pertikaian antara pemimpin parti dalam satu gabungan kerajaan dilihat tidak kena dan boleh menimbulkan persepsi negatif pada mata rakyat. Terpulang kepada pemimpin parti gabungan kerajaan perpaduan untuk mendepani perbezaan pandangan ini, namun suara akar umbi parti tidak boleh diabaikan begitu sahaja karena ia juga bakal mempengaruhi keputusan PRN di 6 negeri nanti. Bagi Perikatan Nasional, PN pula sudah tentu apa yang berlaku kepada parti kerajaan itu dianggap sebagai bonus untuk meraih sokongan pengundi di Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Terengganu bagi mengharungi cabaran PRN nanti.